Proses kehamilan sehingga bersalin bukanlah sesuatu yang mudah bagi seorang wanita itu untuk melaluinya. Setiap pasangan pasti menjadikan ia sebuah pengalaman yang manis yang tidak akan dapat dilupakan. Namun begitu, momen indah ini boleh bertukar menjadi mimpi ngeri bagi sesetengah wanita oleh kerana tekanan emosi yang dihadapi sewaktu tempoh berpantang, di mana ia lebih berisiko tinggi mengalami kemurungan yang mengundang kepada tekanan. Meroyan atau postpartum depression ini berlaku kerana perubahan hormon secara drastik yang mempengaruhi emosi dan fizikal seseorang. Disebabkan itu, para suami dan ahli keluarga seharusnya memantau dan mengambil berat hal ibu yang sedang berpantang. Proses kelahiran sehingga fasa menjaga bayi bukanlah sesuatu yang mudah dan ia perlu kerjasama dan rasa tanggungjawab. Ia juga tidak boleh dipandang enteng oleh setiap lapisan masyarakat. Okey, itu dia laporan berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Meroyan, jangan ambil mudah. Baik suami, pasangan, ibu bapa, masyarakat sekeliling dan orang-orang yang kita dapatlah. Dan hari ini kita nak kongsikan topik ini bersama dengan dua orang tetamu kita di studio. Di sebelah saya, kita perkenalkan, kita bersama dengan Dr. Hazli Zakaria selaku pakar psikiatri pada hari ini. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Assalamualaikum, khabar baik. Assalamualaikum Ramadan. Ya. Baju lahir dah siap dah? Baju tahun lepas. Okey. Nak tunjukkan saiz maintain. Okey, kita faham, Okey. Dan kita juga bersama dengan Tuan Yusfarizal Yusof selaku peguam kita pada hari ini. Assalamualaikum, apa khabar Tuan? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita nak mulakan dengan doktor terlebih dahulu. Kita bercakap mengenai meroyan ini kan. Kita memfokuskan kepada ibu-ibu yang berlepas bersalin. Dan kalau mungkin penonton di rumah mungkin ada yang dah pun jelas berkenaan dengan meroyan ni, apa yang mereka perlu tahu dan makna sebenar meroyan ni? Okey, satu, meroyan itu ada banyak tahapnya kan. Yang kita kata tahap yang ringan, sederhana dan yang teruk. Macam meroyan yang kita pandai macam blues kan, postpartum blues tu. Ramai orang ada kan. Itu normal lah. Itu normal. Dan kalau dah sampai tahap dia dah kemurungan, itu kita kena buat sesuatu. Tapi sampai dia dapat kita panggil postpartum psychosis tu, psychosis tu maksudnya dia dah tak boleh, dia dah lost dah dia punya reality testing dia tu. Maksudnya dia tak boleh bezakan yang mana satu betul, mana satu salah. Dia selalunya ada halusinasi dan delusi. Delusi tu maksudnya apa? Dia percaya yang dia ini kepercayaan yang salah tapi dia betul-betul percaya. Contohnya, dia percaya yang dia ni bukan ibu yang baik. Walaupun sebabnya bila dia kata anak dia menangis saja. Bila dia nak cuba pujuk tak diam-diam. Dia rasa dia dah gagal sebagai seorang ibu. Dia dah percaya betul-betul tak. Dia ambillah pula. Dia tengok bila dia nak cuba susukan tak dapat, gagal lagi. Dan dia betul-betul percaya. Itu belum lagi kalau dia dengar suara-suara, dia dengar macam bunyi ataupun dia bau yang orang lain tak bau. Jadi ada bisikan-bisikan. Ada. Jadi mereka tak boleh berehat. Padahal kita tahu selepas bersalin itu, selepas gunakan banyak tenaga dan perlukan proses untuk nak pulih, dan tak dapat tidur yang cukup. Lepas tu pula 24 hours bunyi bising-bising yang bila dia tanya orang lain, badan, bentuk badan dan sebagainya. Dia tanya orang lain dapat ada dengar ke tak? Tak dengar. Jadi itu yang kita takutkan. Okey. Jadi doktor ada dua, yang ini yang serius lah. Yang tadi tu normal semua orang akan alami. Itu yang blues, yang depression tu, dia tu pun kita dah kemurungan tu. Dan bila yang sampai tahap psikosis ini yang kita kata membahayakan. Yang kita kata dah kena gangguan, yang kena ini, yang langsung dah dia kata makanan dia tak nak, dia kata mungkin ada racun dalam makanan tu. Itu yang kita kena
buat sesuatu dalam keadaan segera. Kita kena ambil perhatian. Ini yang bila dah ada delusi itu tadi. Ya. Okey. Bila kita cakap tentang meroyan seperti apa yang doktor kongsikan tadi, ada pelbagai kategorinya dan bagaimana seseorang itu mengalami juga mungkin agak berbeza. Sebab kalau sakit luaran ni luka nampak, luka hati siapa tahu. Tapi bersalin pun luka juga. Tapi kalau yang sakit di dalam ni kita orang tak nampak. Mungkin orang akan lihat kita secara sempurna. Tapi kita nak pergi pula kepada sudut undang-undangnya. Kalau kita lihat daripada dahulu sampailah sekarang, ada banyak juga kes-kes yang melibatkan bagaimana ibu-ibu selepas bersalin ataupun ibu-ibu yang mungkin dah pun setahun ataupun 2 tahun melahirkan, tetapi mungkin mempunyai tekanan-tekanan tertentu yang akhirnya mereka ini membahayakan anak mereka sendiri. Dari sudut undang-undangnya, bagaimana kita letakkan ini di dalam kategori-kategori tertentu dalam peruntukan undang-undang itu sendiri, Tuan? Okey, kalau dalam undang-undang ni dia ada satu je. Seksyen 84 ni dia kata kalau pelaku kesalahan tersebut sama ada mencederakan ataupun membunuh tidak sempurna akalnya, maka dia terlepas daripada kesalahan. Cumanya apa takrifan tidak sempurna akal? Tidak sempurna akal ni kalau ikut undang-undang kita ada dua lah. Sama ada dia tidak mengetahui nature ataupun keadaan apa yang dilakukan ketika itu, apa yang dibuat, adakah dia tengah buat sesuatu yang boleh mencederakan, dia tidak dapat mengetahui, dan ataupun dia tidak mengetahui sama ada apa yang dibuat itu salah ataupun bertentangan dengan undang-undang. Dia buat something tapi dia tak tahu benda ni salah, dia tak tahu benda ni adalah bertentangan dengan undang-undang, satu jenayah dan sebagainya. Jadi kalau ada dua elemen ni, ya Fiza, so dia akan terlepas daripada kesalahan kerana orang sebegini dianggap tidak sempurna akal. Cumanya macam mana nak buktikan, macam mana nak sahkan orang ni tidak sempurna akal, tentunya kita kena jumpa pakar lah. Jadi pakar akan buat observation, pakar psikiatrik akan buat observation, akan buat pemantauan, mengesahkan ketika kejadian berlaku tu memang dia tidak sempurna akal. Barulah undang-undang akan melepaskan orang yang sebegini kerana dia memang tak tahu. Masa dia buat tu dia tak tahu itu boleh mencederakan, itu boleh membunuh dan sebagainya. Jadi undang-undang kita begitu. Tapi tuan ni dilepaskan daripada masuk penjara. Betul. Tapi dia kena pergi ke institusi Betul. juga kan. Okey, itu yang kita nak tanya juga. Tetapi kalau kita bercakap tentang meroyan, kita selalu sebut tentang meroyan, ibu-ibu kita menggunakan bahasa ini. Tapi mungkin dari sudut psikologinya kita ada pecahan-pecahannya. Betul. Tapi kadang-kadang orang beranggapan bahawa alah biasalah tu meroyan sikit-sikit. Semua orang lepas bersalin ni memang meroyan. Betul. Doktor, macam kita nak pecahkan ruyung. Pecahkan ruyung. Macam mana? Lepas tu katalah, memang patutlah rasa macam tu lepas bersalin kot. Maksudnya kita kadang-kadang kita normalizekan benda tu. Dan kita kena dan kita kena fahamkan bukan senang untuk ibu itu nak bercerita. Sebabnya dia nanti kalaulah dia rasa dia tak ada perasaan sayang pada anak yang baru lahir dan dia ingat itu adalah diri dia padahal itu disebabkan oleh meroyan itu, rasa-rasa dia akan berkongsi. Sebabnya nanti orang akan fikir dia ibu yang tak baik. Kerana kita pula anggap semua daripada kita bila lahir tu dapat anak tu mesti akan jatuh cinta dan sayang dan mesti rasa nak membelai setiap masa. Tapi bila dia rasa tak dapat buat itu dan dia dah terkesan, adakah dia akan bercerita? Dia takkan juga nak bercerita kalau dia rasa orang akan menilai dia dan menganggap dia sebagai seorang ibu yang tidak baik, yang gagal. Jadi sebab itu kepada mereka di luar sana, kalau ada pengalaman-pengalaman yang di luar daripada kebiasaan, tolonglah cari orang yang mampu mendengar. Okey. Pasangan tak cukup, doktor ya? Pasangan? Ada ke? Kadang-kadang pasangan itu waktu itulah dia pergi bercuti. Betul juga tu. Ada ke? Ada. Benda ni berlaku. 7 hari dapat tu, 3 hari je duduk kat rumah, 4 hari tu hari mana? Tapi kalau macam tu, maksudnya kita tak boleh nak bergantung untuk sesiapa. Macam mana kalau kita nak bantu diri kita, kita yang mulakan untuk persiapan mental kita sebelum kita nak, orang kata, bersalin dan sebagainya, doktor? Okay. Bagi saya, setiap wanita yang lepas bersalin tu, tolonglah minta. Jangan tunggu orang nak bagi. Kadang-kadang kalau kita tak minta, kita tak dapat. Kalau kita nak suami duduk di rumah, tolonglah minta. Sebab suami kalau tak minta, kadang-kadang dia tak tunggu. Dan suami pula nak sokong, dia tak perlu. Memanglah banyak dah. Tapi kan ramai dah suami yang semakin bagus, yang membantu. Tapi sebenarnya kadang-kadang apa mereka perlu lakukan ialah duduk bersama teman.
Dan waktu dia tidur, system. Tidur, dia tolong tengokkan anak sekejap. Bila isteri tu buka mata, selepas waktu tidur yang sekejap itu, Bukan dia tidur sekali kan? dah. dia tidur, dia berdengkur pula lebih kuat. Terjaga sebab dengkur dia. Jadi bila dia buka mata, nampak suami. Lega. Nampak muka suami dia lega. Okey, Tuan, kita nak kongsikan dari sudut ini. Bagaimana seorang wanita, seorang isteri itu membuat persediaan menjadi seorang ibu? Hakikatnya bukan mudah. Dia melihat kepada perubahan bentuk tubuh badannya, dari segi mentalnya, fizikal dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Apatah lagi sekarang ni ada wanita yang bekerja, walaupun wanita itu duduk di rumah, tapi kerja-kerja di rumah itu pun tak pernah habis kadang-kadang. Itu mungkin boleh memberi tekanan. Dalam peruntukan undang-undang ini, bila kita melihat tentang bila seseorang itu melakukan kesalahan, hukuman itu dijatuhkan kepada individu tersebut. Tetapi bagaimana kita nak melihat peranan orang sekeliling ini juga penting dari sudut undang-undang ni sebenarnya, khususnya suami. Itu saya setuju dengan doktor kata tadi, maksudnya support system. Kalau ketika kejadian yang dia terlalu psikosis, dia sampai tahap tak tahan tu, tapi ada orang di sebelah, benda boleh dielakkan. Kan, kalau suami ada di rumah ketika itu, ada support system, benda boleh ada pemantauan dan boleh disekat. Jadi ini persediaan mungkin ketika waktu-waktu genting dan nampak macam lain sikit perubahan kan. Sebab ada kes yang sebelum daripada bersalin ni, dia seorang yang okey, seorang yang kuat, seorang yang lasak kan. Tetapi ketika tempoh bersalin, tiba-tiba dia jadi depression, mungkin tanggapan-tanggapan tertentu, expectation tertentu. Jadi melihat kepada perubahan yang sebegitu, jadi orang di sekeliling ni perlu memberi sokongan. Sebab itu mereka ni lah yang kalaulah kes ni pergi sampai ke mahkamah kan, misal kata kena dituduh mencederakan dan sebagainya, mereka-mereka di sekeliling ini yang menyaksikan perubahan, yang menyaksikan apa yang berlaku, itu yang boleh membantu di mahkamah nanti. Contoh ada satu kes yang mana delusional disorder kan, yang dia bunuh isteri, tetapi ada keterangan yang menunjukkan bahawa dia sebenarnya lupa makan ubat. Orang-orang di sekeliling ni boleh beri keterangan di dalam mahkamah menunjukkan kenapa dia jadi macam tu. Dan itu boleh membawa kepada keputusan sama ada dia salah atau tidak. Soalan daripada luar mahkamah. Kalau kita melihat kepada seorang ibu yang dijatuhkan hukuman kalau dia melakukan kejuruan ataupun keganasan terhadap anaknya sendiri. Macam tadi Tuan dah kongsikan bahawa kalau kesalahan itu memang tidak ada pembuktian dari sudut mental, dia akan dipenjarakan. Tapi kalau kata ada pembuktian dari sudut mental pula, dia akan dihantar ke untuk mendapatkan rawatan. Okey, bila untuk mendapatkan rawatan ini, adakah dia tetap di dalam pantauan undang-undang ataupun dia sebenarnya dibebaskan secara begitu sahaja sebenarnya? Dia kalau sebenarnya ada dua keadaan. Kalau kesalahan tu terlalu ringan, yang mungkin doktor kata dia tidak ada risiko-risiko lain, kalau dilepaskan terus, dia boleh dilepaskan. Tapi kalau kesalahan macam bunuh dan sebagainya, ini memang akan duduk di hospital sakit jiwa, psikiatri, dengan pemantauan. Dan dipanggil dalam istilah undang-undang ini adalah at the pleasure of the sultan. Dia panggil itu atas limpah sultan. Pengampunan. Maksudnya bila sebut atas limpah sultan ni, maksudnya jangka masa dia ditahan di wad itu adalah bergantung kepada keputusan sultan. Tetap ditahan. Dia konsep dia ditahan, dia tidak boleh bebas keluar, tetapi dia menerima rawatan di dalam tahanan tersebut, dan jangka masa itu akan ditentukan dari semasa ke semasa. Minta saya tambah lagi sikit. Maksudnya itu kalau dalam kategori yang bagaimana? Mungkin adakah macam seperti membunuh ataupun menimbulkan kecederaan yang sangat-sangat agresif. Apabila doktor kata dia kalau dilepaskan, dia mungkin akan buat benda lain pula. Dia akan mencederakan diri sendiri ataupun dia cederakan orang lain, dia ulang sekali lagi. Itu dalam keadaan macam tu kena tahan di wad psikiatri. Baik. Okey, kita ada juga komen-komen di Facebook. Ini daripada Siti Nuraini. Saya masa mengandung anak nombor 2 hinggalah melahirkan, saya DPT, postpartum depression with MDD psychosis. Jadi saya jadi benci sangat-sangat dengan anak nombor 2 saya, sehingga tak boleh melihat muka dia, dan saya juga tak sedar apa yang saya buat pada dia, sehingga sekarang anak nombor 2 dijaga oleh mertua, dan simptom itu berkurangan sikit, tapi sekarang saya tak boleh sangat melihat wajah baby yang baru lahir. Dia secure
dia secara auto menjadi marah. Benda ni terjadi bila mana kita terlalu banyak DPT, tekanan dari orang sekeliling. Sentiasa nak kita melihat sempurna ketika kita mengandung dan melahirkan. Apa yang saya buat, saya jauhkan diri daripada semua orang dan orang yang buat saya mudah trigger. Saya positifkan diri, saya senaman, release tension dan buat aktiviti dengan 2 anak yang masih bersama saya. Maksudnya kesan tu selepas dia bersalin, dia dah ada kesan yang dia tak boleh tengok baby langsung, doktor. Ini simptom apa pula ni? Itu dah boleh kategorikan sebagai yang trauma kan. Dia punya apa yang dia alami itu menjadi satu traumatic event pada dia. Bila kita trauma, kita akan mengelak kan. Dan saya sebab itulah bila mereka itu ada pengalaman meroyan ini, selepas mereka sudah keluar daripada meroyan itu, kita perlu juga buat pemeriksaan. Sebab kita kena lihat kesannya kepada apa dan anaknya itu perlu dibantu. Mesti anak itu akan perasan juga yang dia tidak mendapat layanan yang sama dengan adik-beradik yang lain. Disisihkan. Jadi inilah ada unsur-unsur pencegahan. Bukannya nak suruh datang jumpa untuk kita. Ini maksudnya kita tengok buat pemeriksaan dan kita boleh bantu. Dan mungkin kita boleh bantukan ibu dan anak ini cara untuk berkomunikasi, untuk mengelak daripada mereka jauhkan diri. Dan kita kena faham macam mana nak membantu untuk dia melalui traumatic experience itu. Okey, itulah dia rawatan susulan yang perlu diambil kan. Tapi soalan saya, doktor, tempoh untuk dalam meroyan tu kan kita tahu itu waktu dalam pantang selalunya kan. Tapi sejauh mana? Adakah dia dah cukup 40 hari dia nampak macam okey? Macam mana kita nak kenal pasti tu, doktor? Berapa lama tempohnya? Jadi sebab itu pentingnya orang sekeliling itu lebih peka. Dan kita tengok buatkan pemerhatian dan bertanya. Janganlah bertanya, are you okay? Are you okay? Jawapannya memang okey je. Betul lah, luka dalam hati siapa tahu. Jadi, kita buat pemerhatian, tengok, tanya. Nampak makin kurang makan ni. Mungkin sebab makanan tu ikan masin. Cuba tukar dia punya favorite food. Salmon. Wow. Jadi kita perhati dari segi perubahan tingkah laku dan komen. Dan tanya dia, kita nak memulakan perbualan supaya mereka yang diuji itu dia mahu nak bercerita dan dia tak akan dihakimi. Jadi bila kita tengok bila semakin teruk kan, kalau tak dapat rawatan, kalau yang psikosis itu dia boleh berlarutan. Kalau kemurungan pun boleh berlarutan makan bulan juga. Tapi kalau kemurungan pun dia memang akan baik sendiri, tetapi kalau lama kan, sebab kemurungan postpartum depression ini adalah satu menyakitkan, lebih sakit daripada luka bersalin itu. Doktor. Maksudnya dekat sakitnya sini di tadi situ. Apa yang dikongsikan Puan Nuraini tadi tu, dia kata maksudnya orang di sekeliling dia tu tak orang kata memberi sokongan, sebab tu dia menjauhkan diri. Support system. Selalunya kan orang di sekeliling bukan tak memberi sokongan, dia orang terlebih sokong. Dia orang selalunya memberi banyak kata-kata semangat macam sampaikan orang yang itu rasa dia teruk sangat ke. Niatnya baik tetapi kesannya berbeza. Dia suruh buat ini, dia hantar quotation ni lah daripada ni lah. Dia bagi nasihat semangat ni lah. dia buat macam-macam sampaikan. Orang tu rasa teruk ya aku ni tak boleh nak buat. Dia cuba apa yang disuruh buat tu tapi masih lagi tak dapat. Takkah buatkan dia masih lagi makin lagi rasa teruk. Jadi kebanyakan apa yang kita boleh buat, kalau kita rasa nak bagi nasihat, nak bagi kata-kata semangat tu, tolonglah tutup mulut kata tu. Okey. Saya kira sebab kena kawal emosi. Betul. Saya kira ini yang kita dah bincangkan dari awal. Masyarakat kita terlalu menormalisasikan perkara ini sebab dia beranggapan bahawa ini perkara biasa yang mereka tidak tahu bahawa perkara ini jika tidak diambil berat, dia boleh mengganggu gugat kehidupan ibu, bapa, anak dan keluarga sehingga boleh pergi ke masalah undang-undang. Okey, Tuan, di berbaki masa yang pendek ini, mungkin Tuan boleh kongsikan perkara ini jika kita tidak ambil serius, ia juga boleh membawa kepada masalah yang bukan saja masalah kesihatan, tetapi ia juga boleh membawa kepada masalah undang-undang yang mana dia akan memberi kesan yang sangat-sangat besar bukan sahaja kepada individu tetapi kepada ahli keluarga yang ditinggalkan jika individu ini disabit bersalah. Kita boleh kongsikan. Kita bayangkan kalau kesalahan itulah, na'udzubillah kan, membunuh. Hukumannya dalam kanun kesiasaan penjara 30 tahun. So kalau seseorang ni mungkin dalam keadaan dia tak dapat disabitkan dengan betul-betul tidak sempurna akal, masuk dalam penjara 30 tahun kerana membunuh anak sendiri. Saya rasa ini satu tragedi
yang tidak boleh diterima oleh sesiapa pun. Ahli keluarga akan menderita, anak-anak lain akan menderita, suami akan menderita hanya kerana kita tidak membuat pemantauan awal, hanya kerana kita tidak ada sebagai support system di semasa mengandungkan anak. Jadi sangat penting. Saya rasa sangat penting kerana kesan undang-undang itu besar. Kalau dapat dibuat defense macam tidak sempurna akal tadi mungkin boleh terlepas, tetapi duduk di dalam tahanan, di dalam ward secretary itu juga tidak mudah. Itu juga bukan kata selesa dan sebagainya. Jadi nak membuat lawatan pun susah. Bagaimana anak-anak lain nak melawat ibu mereka di ward secretary berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Tuan, proses pergi mahkamah itu nak bercerita balik pengalaman itu. Itu kan jadi trauma kepada anak-anak, ibu, kepada suaminya, kepada anak-anak, dan diulang-ulang dalam kepala cerita yang sama. Itu lagi satu trauma yang lain. Jadi saya rasa ini tragedi yang kita perlu elak daripada awal. Perlu elak daripada awal. Kalau boleh nak selit sikitlah, kalau dibenarkan trauma tu tadi. Kita lihat perkara ini perkara biasa, tapi bagaimana sebenarnya dia akan mengganggu juga kehidupan kalau ibu itu. Dua soalan. Satu, penting ataupun tidak seorang wanita itu sebelum dia bersama pasangan merancang untuk melahirkan anak, dia ada persediaan dari segi mental dan fizikal. Penting atau tidak? Dan nombor dua, kesan jangka masa panjang kepada anak-anak kalau berlakunya perkara ini. Adakah dia juga mungkin berkemungkinan untuk menjadi individu yang sebegitu ataupun bagaimana? Jawapan dia penting. Penting untuk kita sediakan. Bukannya dari segi keuangan saja. Mental kita pun kena kuat untuk kita menjadi ibu dan ayah kan. Dan itu memang kita perlu dapatkan ilmu itu. Kena jadi fit untuk nak dapat anak ni. Dan yang kedua, jangka masa kesan tu boleh sampai ke seumur hidup kalau kita tidak lakukan. Tapi yang bagusnya trauma itu kita boleh hilangkan kesannya kalau dibantu dengan betul. Jadi harapan tu jangan takut ke depan dan bercerita kepada mereka yang boleh membantu. Baik, kita nak dengarkan sedikit daripada Tuan Yus Faizal di hujung ni. Mungkin nasihat untuk mereka. Kita faham undang-undang, faham kesan undang-undang, dan kita tahu tindakan kita ni boleh menyebabkan kesan yang besar kepada orang lain. Jadi ikutlah nasihat doktor-doktor. Maksudnya daripada awal kita jaga emosi, jaga support system dan sebagainya supaya undang-undang itu tidak terpaksa mengambil peranan untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, jadi itu saja pesanan saya kepada di luar sana. Maka sama-sama kita bantu untuk mengelakkan perkara-perkara ini, khususnya jenayah-jenayah yang sebenarnya tidak diniatkan dan tidak diingini tetapi berlaku juga sebab kita tak cegah daripada awal. Dan ini jenayah ini kalau tidak dicegah dari awal, dia mungkin boleh berlaku di dalam rumah kita sendiri. Betul. Itu yang menyedihkan, di dalam rumah, di dalam bilik tidur kita sendiri kepada anak kita sendiri. Betul. Kesan masa panjang kan kita kata. Baik, terima kasih kita nak ucapkan Dr. Hazli dan juga Tuan Yus Faizal atas perkongsian. Saya kira masa cukup singkat tapi banyak sebenarnya input yang kita dapat, dan kita harapkan untuk mereka di luar sana sama-sama untuk kita bantu ahli masyarakat kita. Jangan hanya menghukum tapi kita memberikan sokongan dari kata-kata baiklah. Dan kita harapkan perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Yang paling penting tadi untuk kita belajar mengenal masalah diri kita, kongsikan dengan mereka yang lebih arif dan juga lebih pakar. Dan yang paling penting sekali, kita kena sentiasa cakna tentang apa saja masalah dan ilmu pengetahuan tentang situasi yang harus kita hadapi ataupun terus